Tajuk 56, konfrontasi dan usaha menangani. Konfrontasi ni maksudnya serangan secara tiba-tiba. Serangan maksudnya kenapa tiba-tiba tak setuju, tapi bila kita tak setuju tu kita bukan nak buat rundingan ke apa benda, kita terus serang macam tu. Jadi konfrontasi ni berlaku apabila kerajaan Indonesia yang awalnya tak menentang tapi tiba-tiba menentang. Yang macam saya cakap tadi, Indonesia ni dia risau British akan gunakan kesempatan pembentukan Malaysia ini untuk menguasai kawasan-kawasan di Borneo, termasuklah Filipina dan juga Indonesia. Sebab tu kalau awak tengok lepas ni ada tiba-tiba Filipina masuk campur. Presiden Macapagal, mana yang kita belajar sebelum ni memang dia tak setuju kan dengan pembentukan Malaysia kan, sebab dia klaim Sabah tu adalah sebahagian daripada wilayah dia. So penentangan muncul apabila lepas pemberontakan Brunei 7 Disember 1942. Kalau nak cerita pasal pemberontakan Brunei, cerita dia panjang. Singkatkan dia ialah yang menjadi dalang kepada pemberontakan Brunei ini adalah sebenarnya Tentera Nasional Kalimantan Utara ni adalah ditaja oleh kerajaan Indonesia, yang mana mereka ini menentang pembentukan Malaysia sebenarnya. Tapi pemberontakan ini berlaku di Brunei apabila Brunei kan menunjukkan rasa setuju untuk bergabungan dengan Malaysia masa tu kan. Jadi penentangan mula muncul apabila Tunku ini dikatakan membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Sebenarnya konfrontasi ni adalah didalangi oleh Parti Komunis Indonesia yang kuat masa itu. Maksudnya yang berhaluan kiri lah. Macam tu. So Parti Komunis Indonesia masa tu guna kesempatan ini untuk menyelar rancangan Malaysia. Mereka kata ini adalah dasar neokolonisme yang dirancang oleh British. Ini neokolonisme, pengaruh kuasa politik oleh kuasa besar terhadap negara lain. Maksudnya dia kata pembentukan Malaysia ni akan nanti mengganggu ketenteraman Indonesia masa itu. Jadi pada 20 Januari 1993, Dr. Subandrio, masih ingat nama ni? Kan saya dah sebut tajuk 5 poin berapa tadi? 5.4 ke 5.3 ke? Mereka kata tak menentang kan. Tiba-tiba diumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Alasan dia apa? Sebab akan mengancam kedudukan Indonesia. Jadi macam mana peristiwa penentangan dia? Soalan boleh tanya, apakah slogan Indonesia menjalankan konfrontasi terhadap Malaysia? So slogan dia adalah Ganyang Malaysia. Soalan juga boleh tanya, apa bentuk tentangan yang digunakan oleh Indonesia dalam melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia? Satu adalah serangan gerila tentera. Serangan gerila. Satu lagi adalah ketenteraan, serangan tentera. Gerila ni maksudnya secara senyap-senyap, tiba-tiba macam tu. Jadi tentera Indonesia telah melancarkan serangan gerila di Sarawak. Tengok tahun dia nanti di Johor. Dan ini adalah kronologi dia. Mula-mula mereka pergi dekat Tebedu, Sarawak. Ini adalah 5 km daripada sepadan Indonesia, Tebedu ni. Mereka pergi serang di situ tapi berjaya dipatahkan oleh ketenteraan kita. Kemudian 29 Disember 1993 berlaku di Kalabakan, Sabah. Kalabakan ni di Tawau. 2 September 1994 ada serangan di Johor tapi berjaya ditahan oleh tentera Malaysia. Kemudian Dr. Ismail Abdul Rahman bawa isu ini ke Majlis Keselamatan PBB. Maksudnya walaupun kita ini diserang, kita cuba juga cara baik, diplomatik untuk selesaikan masalah ini, berbincang baik-baik, elok-elok. Bukan kita tak puas hati, kita terus serang orang. Kita kena guna fikiran yang matang, bijak sikit untuk menyelesaikan masalah. So ini adalah langkah untuk menamatkan konfrontasi. Diorang guna pendekatan diplomatik, rundingan. So yang bertanggungjawab untuk menyusun strategi ini juga boleh keluar dari soalan exam. Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyusun strategi? Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri, yang mana ketua di masa itu adalah Ghazali Shafiee. Masih ingat siapa Ghazali Shafiee? Dia ini adalah anggota Suruhanjaya Cobalt
Okay, betul ke? Suruhanjaya Cobalt, yang mana Suruhanjaya ini adalah untuk meninjau, okay, meninjau pandangan Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia yang membuat lawatan di Sabah dan Sarawak masa itu. Okay, so apa usaha ataupun langkah untuk menamatkan konfrontasi? Jadi tugas Kementerian Luar Negeri ni adalah dia nak patahkan propaganda dan mendapatkan sokongan negara luar. Maksudnya masa itu kita masih lagi minta British untuk tolong kita dalam ketenteraan. Tapi itu sebab kita diserang. Tetap juga nak buat diplomatik walaupun kita diserang ni, minta bantuan British patahkan serangan komunis Indonesia masa itu. Tetap juga kita nak gunakan diplomatik, berbincang secara berbaik-baik. Jadi usaha awal, yang pertama sekali, U-turn Setiausaha Agung PBB, dia utuskan wakil dia, si Vina Rasiman, Februari 1963. Bila konfrontasi ini dibuat tadi oleh Dr. Subandrio, 20 Januari 1963. Jadi Februari 1963, Setiausaha PBB, sebab ni kan dia lapor kepada PBB kan, Ismail Abdul Rahman ini. Okay, so Setiausaha PBB hantar wakil dia berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Bincanglah elok-elok. Awak nak apa sebenarnya? Kita selesaikan masalah ni elok. Okay, kemudian yang kedua, April 1963, Presiden Maj Pagal Filipina ni, dia buat rundingan peringkat pegawai di Manila. Okay, so negara kita, wakil dia adalah Ghazali Shafi'i tadi, menteri ketua di Kementerian Luar Negeri. Okay, yang ketiga, Tunku Abdul Rahman dia terima undangan Presiden Soekarno bertemu di Tokyo tahun 1993. Masa itu Tunku jelaskan betul-betul kepada Presiden Soekarno ini tentang tujuan pembentukan Malaysia. Bagi dia faham betul-betul. Bukannya kita nak British tu nak gugat Indonesia, nak jajah Indonesia ke apa, tak. Okay. Kemudian Tun Abdul Razak Husin, Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Melayu masa itu, dia hadir mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila juga untuk selesaikan ataupun untuk cari masalah konfrontasi. Dr. Sumardi, Menteri Luar Indonesia, hadir bagi pihak negara Indonesia. Tapi gagal juga. Tokyo pun gagal, Manila pun gagal. Tak dapat kata sepakat. Kemudian buat lagi perjumpaan Tunku Abdul Rahman dengan Presiden Soekarno Indonesia, Presiden Maj Pagal di Manila, 31 Julai hingga 5 Ogos 1963. Hasil dia, mula dah Indonesia dan Filipina terima. Okay. Lepas penilaian PBB dibuat terhadap Sarawak dan Sabah, penduduk yang mereka minta pandangan tadi kan. Okay, kemudian 1964 ada dua persidangan berlaku di Bangkok dan juga di Tokyo, tapi ini gagal juga dua-dua untuk mencapai kata sepakat. Dan peranan utama ialah Tan Atom Command, Menteri Luar Thailand, yang mengajukan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. Sebab mereka ni bergaduh kan, mesti ada orang tengah untuk membantu. Jadi rundingan Malaysia, Indonesia, Filipina, Bangkok dengan Tokyo, yang menjadi orang tengah dia adalah Tanat Command ini. Okay. Masih lagi belum selesai isu ini. Masih lagi dua-dua negara, semua negara ini ego, tak nak turun senjata. Sampailah Indonesia itu dialih kuasa daripada Soekarno kepada Soeharto. Ini pun ada sejarah dia juga ni, Soekarno kepada Soeharto ni. Kalau ikut sejarah Indonesia, mereka ni ada penggulingan kuasa ni, tapi panjang cerita dia. Jadi zaman Soeharto ini 1965 tadi, antara era 1963 hingga kira berapa tahun 2 tahun juga. Okay. General Soeharto ni barulah Indonesia ni berlembut sikit, nak berunding untuk menamatkan konfrontasi. So dia hantar wakil dia, lantik wakil General Ali Mertopo dan Adam Malik. Adam Malik ni ialah Menteri Luar Indonesia masa itu, yang menggantikan siapa Menteri Luar Indonesia ini, Dr. Subandrio ni ganti dia. Ini kepala batu dua-dua sebenarnya, keras kepala, tak nak berdamai. Bila General Ali dengan Adam Malik ini naik kuasa, barulah Indonesia ini
lembut hati sikit untuk berunding, menamakan konfrontasi. Okay, kemudian Kerajaan Indonesia mengumumkan penamatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966. Okay, dan masa itu Timbalan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak Husin tanda tangan perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Okay, 11 Ogos 1966. Ini panjang sejarah dia sebenarnya. Okay, so boleh tengok kesimpulan dan nilai di bawah tu untuk konfrontasi ni. Ada kebaikan dan keburukan dia.